Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin membahas undang-undang ini. Dan hanya beberapa perkara yang saya ingin minta penjelasan dari Yang Buat Menteri. Perkara yang pertama tentang erti kredit ini. Saya baca dalam undang-undang ini, coverage-nya amat luas. Iaitu bukan hanya tentang credit standing saja, tetapi termasuk dengan maklumat-maklumat yang lain seperti itu jual beli, akses secara langsung atau tidak langsung, dan juga lain-lain seperti canggaran, pinjaman, dan juga lain-lain urus niaga yang melibatkan dengan perdagangan. Saya ingin tanya Menteri, iaitu jika setakat ini kita ada 19 syarikat yang dikatakan ada menjarangkan credit rating atau membekalkan maklumat credit standing kepada pemohon-pemohon yang syarikat-syarikat yang lain. Saya ingin tanya Yang Menteri, jika akta ini diluluskan di Dewan Yang Mulia ini, agak berapa syarikat yang dianggap akan berdaftar menjalankan berniaga sebegini? This is the way to encourage also ramai lagi syarikat yang akan berurus niaga dengan membekalkan maklumat kepada syarikat-syarikat yang lain. Seperti kita sedia maklum, setakat ini memang ada banyak syarikat atau badan yang mengumpulkan maklumat-maklumat atau data-data, bukan hanya peribadi tetapi data syarikat. Market survey dijalankan, kutikan juga membantu kepada credit standing, kemampuan hantar benda, dan juga memang ini diteruskan oleh syarikat-syarikat ada dari negara yang lain untuk membuat satu market survey supaya mereka buat keputusan nak lapor ke atau nak datang ke negara kita. Dan juga banci oleh agensi kerajaan also juga mengutipkan maklumat tentang ini. Saya ingin tanya, apakah pandangan dari Yang Menteri, iaitu jika akta ini didaftar, berapakah syarikat anggarannya akan register dan juga itu dia teruskan yang dikatakan sah. Satu perkara yang saya ingin tanya Yang Menteri juga, berikut akta ini, apakah kesalahan kepada badan-badan atau institusi-institusi yang terima maklumat dari syarikat atau agensi lapangan kerja yang tidak daftar? Apakah kesalahan yang terima? Bukan yang edar tetapi yang terima. The receiving side, apakah kesalahan yang akan dihadapi oleh mereka? Jika katakan SITOS tidak didaftar dan institusi bank terimakan itu maklumat dari SITOS dan menggunakannya, apakah kesalahan yang akan dihadapi oleh yang terima maklumat ini? Dan saya juga ingin tanya, jika syarikat seperti SITOS ini daftar selepas akta ini diluluskan di Dewan Yang Mulia ini, maklumat-maklumat atau data yang mereka kumpul sebelum didaftar, adakah semua itu masih boleh dipakai? Atau itu akan semua dihapuskan, dia kena mulakan semula? Itu satu pertanyaan dan saya ingin dapat jawapan. Dan saya juga setuju apa yang dibentang oleh Yang Amat dari Derang, iaitu bagaimana dengan agensi kerajaan seperti SEQUIS oleh Bank Negara, adakah itu juga perlu didaftar atas akta ini atau mereka terikat juga dengan akta ini? Dan yang akhir saya ingin tanya
Yang Menteri pada setakat ini memang ada urus niaga yang membekalkan atau tukar maklumat di antara satu syarikat dengan lain. Seperti dengan very simple newspaper render. Mereka jika nak berhentikan perkhidmatan mereka akan berikan kepada yang minat ambil alih perkhidmatan ini dengan rata-rata dia punya perangan, dan juga kutipan macam satu perangan RM10. Dia pegangkan semua yang dia sedia ada kepada ini. Adakah ini juga satu kesalahan jika akta ini diluluskan? Dengan itu saya terima kasih kepada